وجب الشكر علينا
Okey, kita akan mulakan program kita dalam 1 minit lagi. Boleh dengar suara jelas? Okey. Pak Imah nak minta semua untuk buka kamera dan mutekan suara. Mikrofon mute tapi buka kamera. Kita nak mulakan dah ceramah kita pada petang ini. Dalam kiraan 3. Cepat yang lain. 1, 2, 3. Cepat Sarah, Al-Fatih. Yang lain boleh buka kamera. Ustaz dah masuk dah. Okey. Penceramah jemputan kita dah masuk. Okey, yang baru masuk, Malimah nak minta untuk antum buka kamera dan mutekan suara. Okey, baiklah, kita akan mulakan ceramah kita pada petang ini. Okey, yang belum buka boleh buka kamera. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Alhamdulillah. Syukur kita kehadrat ilahi dapat kita luangkan masa petang ini untuk program sambutan Ma'al Hijrah tahun 1443 Hijrah. Okey, saya selaku wakil pihak penganjur mengucapkan jutaan terima kasih kepada penceramah undangan kita pada petang ini, Al-Fadil Ustaz Muhammad Syukri Wafi bin Haji Mufti atau lebih dikenali sebagai Da'i Wafi. Okey, bagi memberkati program kita pada petang ini, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah.
Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah itu tadi program kita berjalan lancar hingga ke akhirnya. Okey. Sebelum kita mendengar ceramah, bolehlah kiranya saya memperkenalkan sedikit biodata penceramah kita pada petang ini. Okey, tuan penceramah jemputan kita pada petang ini, Ustaz Muhammad Syukri Wafi bin Haji Mufti, berasal dari Tanah Merah, Kelantan. Mendapat pendidikan awal di Ma'had Tahfiz Al-Quran wal Qiraat Pulai Condong, Macang, Kelantan. Seterusnya melanjutkan Diploma Tahfiz Al-Quran dan Dakwah di Darul Quran Jakim. Kemudian mendapat ijazah sarjana muda dalam bidang Usuluddin Ilmu Al-Quran Tafsir di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di Medan, Indonesia. Okey, kerjaya Ustaz kini merupakan guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Datuk Haji Abu Hassan Haji Said di Pedas Negeri Sembilan. Beliau juga aktif berceramah di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor dan juga Negeri Sembilan. Okey, Dai Wafi ini merupakan finalis Dai Pendakwah Nusantara TV3 musim yang ke-6. Okey, tanpa melengahkan masa, saya menjemput Al-Fadil Ustaz untuk menyampaikan ceramah. Dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Malimah. Suara Ustaz jelas tak? Suara Ustaz dengar tak? Jelas. Baik, yang saya hormati saudari pengurusi majlis, Ustazah, tadi dah hafal dah nama Ustazah ni. Ustazah apa tadi? Nazura. Ustazah Nazura. Saya dah hafal tadi, tak ingat pula. Baik, dan seterusnya guru-guru yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala serta adik-adik yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar semua, sihat ya adik-adik? Sehat. Kalau dekat laptop Ustaz ni, Ustaz tengok ada muka Muhammad Adam Al-Ali. Handsome Adam tu. Lepas tu Ustaz nampak di bawah pokok yang rendang ini Muhammad Rayyan Al-Azhar. Handsome juga. Lepas tu Ustaz nampak ada kakak Izbahira binti Muhammad Azzi bersama dengan adiknya yang sedang memegang botol, betul? Lepas tu Ustaz nampak Rasih Rayyan bin Mior Isfandi bersama dengan adik dia di tengah senyum tu. Okey, Ustaz nampak semua tu. Baik, sudah makan tengah hari ke? Dah makan nasi dah ke? Belum. Okey, kalau nak bagi muka adik-adik nampak semua, kena buka kamera. Baru Ustaz nampak seorang-seorang. Kalau nampak macam adik Fredo ni, adik Fredo yang main game ni, Muhammad Aryan Darwish Wirosli. Dia pakai earphone yang besar gedabak dekat telinga dia tu. Itu menunjukkan suara Ustaz tu jelas tak, Aryan? Jelas ya? Jelas. Okey, baik. Terima kasih. Pertama dan selama-lamanya kita rafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada tengah hari macam ni, panas-panas begini, kita dapat bersama-sama dalam satu majlis ilmu, yang mana majlis ini kita nak cerita sedikit sebanyak tentang Ma'al Hijrah. Tahun yang keberapa dah kita hijrah ni? 14 berapa? 43. 43. Wah, hebat betul lah adik-adik sekolah agama ni. Ni sekolah dekat Bangi je. Betul? Ustaz rasa tak silap sekolah dah ni sekolah rendah integrasi tahfiz
Kritin, Bangi, betul? Betul. Allah Akbar. Adik-adik semua ni hafal Quran ke? Baik. Orang ni hafal surah ke dah hafal juzuk dah? Surah? Ada yang tak, ada yang ada. Ada yang tak, ada yang dia. Ada yang Okey, hafal surah apa yang dah dihafal dah? Surah apa? Al-Fatihah. surah Al-Mulk. Al-Mul. Okey, baik. Ustaz nak jawab. Nak seorang sahaja wakil dalam sekolah ni sebelum kita nak mulakan ceramah kita. Ustaz baca tolong sambung boleh? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surah Al-Mulk ni. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Sambung. Allah hebatnya sekolah ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memurniakan kebaikan, digolongkan adik-adik semua bersama orang yang soleh. Baik, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita nak masuk kepada ceramah Ma'al Hijrah, Ustaz ada banyak cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz ada macam-macam cerita nak diceritakan pada hari ini. Sebelum itu, Ustaz nak bentangkan satu slide tentang biodata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti adik-adik dalam ni ada yang ingat, ialah sekolah pun dah lama dah tak buka betul. Dah lama dah tak pergi sekolah. Jadi boleh tak kita nak flashback kembali biodata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Boleh? Boleh. Okey, guys. Boleh. Ustaz present dulu. Lepas tu Ustaz tanya nampak ke tak kejap Nampak ke tak? Nampak. Nampak? Tak nampak. Nampak. Nampak tak? Apa yang ditulis kat situ? Siapakah Rasulullah? Siapa Rasulullah? Kalau Ustaz bergerak nampak tak? Nampak? Nampak juga. Okey, baik. Ustaz nak minta. Okey, baik. Adik-adik, Ustaz nak minta adik-adik tutup dulu mic. Dengarkan baik-baik Ustaz nak cerita ni. Okey. Pertama sekali kita nak cerita tentang siapakah Rasulullah. Rasulullah atau nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah yang terakhir. Baginda adalah pembawa rahmat untuk seluruh alam dan merupakan Rasulullah bagi seluruh umat di dunia. Baginda bukan sahaja diangkat sebagai seorang rasul tetapi juga sebagai pemimpin bagi umat manusia. Kita berpindah kepada yang seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nampak tak dekat skrin telefon ataupun laptop adik-adik masing-masing? Nampak tak? Dilahirkan pada subuh hari Isnin pada tanggal 12 Rabiul Awal 20 April 571 Masihi pada tahun Gajah. Baik. Nama bapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Manakala nama ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Pernah dengar tak nasyid? Lagu
tercipta satu lembaran sejarah di tanah bumi kota Mekah. Hari yang mulia. Pernah dengar tak lagu tu? Tak. Pernah. Penuh saadah, bermulalah sebuah kisah. Malam Isnin, subuh yang indah, 12 Rabiul Awal yang cerah, 20 April. Siapa boleh sambung? Tahun gajah, lahirlah Zuriat dan Sa'adah. Panjang lagi nasyid tu, tapi Ustaz nyanyi sampai situ sebab takut hujan turun je lagi. Okey. Adik-adik, sebutkan nama dua ibu susu Nabi SAW. Siapa tahu? Dua ibu susu Nabi SAW. Siapakah? Siti Aminah. Okey, itu tiga lah semua. Siti Aminah salah seorangnya, tapi sekejap je Siti Aminah ni sempat. Okey, seterusnya siapa? Halimatus Sa'diyah dengan Suwaibatul Aslamiyah. Nampak tak? Nampak tak? Okey, baik. Halimatus Sa'diyah ini, Ustaz nak cerita dulu. Halimatus Sa'diyah ni pada waktu Nabi SAW kecil, Nabi SAW bersama dengan Halimatus Sa'diyah sebagai ibu susu Nabi. Halimatus Sa'diyah ini berasal daripada satu bani yang jauh daripada kota Mekah. Jadi pada satu hari menjadi kebiasaan Bani Halimatus Sa'diyah ni, kaum dia ni, mereka sentiasa pergi ke kota Mekah untuk mencari bayi-bayi untuk disusukan bayi dan diambil upah. Okey, dengar tak Ustaz cakap setakat ni? Faham ya? Kemudian Halimatus Sa'diyah, dia orang yang sangat-sangat sederhana. Nak cakap kaya tak kaya. Dia ada seorang suami dan dia ada beberapa orang anak. Maka Halimatus Sa'diyah ini bersama dengan suaminya menunggang unta yang sangat kurus daripada kampungnya menuju ke kota Mekah. Pada masa yang sama, Bani Halimatus Sa'diyah, kaum dia ni, adik-adik, mereka ada unta yang sihat, perjalanan mereka laju. Maka Halimatus Sa'diyah ini tertinggal. Bila Halimatus Sa'diyah bersama suaminya sampai di kota Mekah, habis dah bayi-bayi, dah diambil oleh ibu-ibu daripada kaum Bani Halimatus Sa'diyah. Sampai je kat kota Mekah, Halimatus Sa'diyah tanya kepada suaminya, abang-abang, kita dah tak ada dah bayi nak disusukan. Kaum Halimatus Sa'diyah ni mereka mempunyai air susu yang banyak, diriwayatkan dalam beberapa sirah. Mereka ni orang yang sihat tubuh badannya. Maka sebab itulah mereka mengambil upah, susukan bayi di kota Mekah dan dijadikan anak susuan. Okey. Kemudian selepas Halimatus Sa'diyah pun tanya kepada abang dia, suami dia, abang-abang, kita ni dah tak ada dah bayi nak diambil untuk buat anak susuan. Kita dah sampai ke kota Mekah lewat. Kita dah ditinggal oleh kawan-kawan kita yang lain. Sekarang ini macam manalah kita nak buat. Lepas tu katanya abang, tak apalah, tak ada rezeki nak buat macam mana. Mereka pun berputar-putar mengelilingi di kota Mekah mencari, takut-takut ada. Tiba-tiba jumpa sahaja Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW, Halimatus Sa'diyah ambil Nabi Muhammad. Bila ambil sahaja Nabi Muhammad SAW ini adik-adik, maka dibawa kebalik ke kampungnya. Jumpa Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanan
ketika mana mukjizat yang pertama berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di atas unta yang tadi yang lemah gemalai, yang kurus keding, tak makan nasi. Kalau kita ni kurus ni, kurus ni tak makan nasi, tak makan sayur. Tiba-tiba berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, unta tadi boleh memecut dengan lajunya lalu memotong unta-unta yang dah bertolak awal balik ke kampung dia. Ini nak dicakap bahawasanya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan tadi Halimatus Sa'diyah ditinggal kampung dia bersama dengan haiwan ternakan dia. Balik je Halimatus Sa'diyah ke kampung dia bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia nampak bahawasanya di kampung dia, di rumah dia tu tanaman jadi subur. Haiwan tadi ni, binatang ternakan tadi ni, ada kambing, ada himar. Tiba-tiba gemuk haiwan tersebut. Terkejut ke tak kalau adik-adik balik-balik ke kampung tengok baru je 2-3 hari tinggal, binatang aku dah gemuk dah. Kan? Nak cakap apa? Berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bayi lagi waktu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah Halimatus Sa'diyah menyusukan Nabi beberapa tempoh yang lama, Allah rezekikan kepada Halimatus Sa'diyah setiap tahun kambing dia ini beranak cukup banyak. Sehingga kan akhirnya Halimatus Sa'diyah jadi orang yang kaya disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat tak Nabi adik-adik? Hebat tak? Hebat. Hebat. Ini sejarah ringkas. Pada umur 5 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku peristiwa pembelahan dada. Umur 6 tahun ibunya Aminah 6 tahun. Nabi sempat bersama dengan ibu dia. Kalau hari ni yang mana Siti Sarah meninggal dunia, siapa tahu Siti Sarah? Isteri ada anak berapa orang? Siti Sarah ada anak berapa orang? Ada 4 orang. Yang sulung nama Uwais Al-Qarni, umurnya 6 tahun. Sama dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana Aminah meninggal dunia, sama dengan Uwais Al-Qarni, anak kepada Siti Sarah ni. Siti Sarah meninggal dunia, dia tinggal jadi umur 6 tahun. Sebab itu adik-adik, Allah Ta'ala dia nak bagi satu benda yang cukup hebat kepada Nabi dengan diuji Nabi dengan kebaikan-kebaikan. Baik, pada seterusnya usia 8 tahun, datuknya pula Abdul Muttalib meninggal dunia. Lalu Nabi SAW diambil oleh bapa saudaranya namanya Abu Talib. Nabi SAW dia tak pergi sekolah macam kita semua. Dia mengembala kambing ketika waktu kecil dan dijaga oleh bapa saudaranya. Usia 9 tahun, kalau kita 9 tahun darjah 3, ni semua darjah 3 ni kan? Darjah 3. Tengah riwayat mengatakan usia 12 tahun. Nabi SAW dah berdikari menolong bapa saudaranya bermusafir atas urusan perniagaan ke bumi Syam pada umur 9 tahun. Ada pelbagai kisah-kisah yang cukup hebat berlaku kepada Nabi, yang mana perjalanan Nabi daripada kota Mekah menuju ke bumi Syam, ada awan yang memayungi Nabi ketika sepanjang perjalanan. Allahu Akbar. Sampai sahaja di kota Busra di negeri Syam, ada seorang pendeta Nasrani namanya Bahira ataupun Buhaira. Ketika mana Nabi dan juga rombongannya Abu Talib, mereka berhenti untuk berehat. Buhaira dia duduk di atas tempat dia yang tinggi. Dia nampak pelik kenapa awan ini mengikut gerombolan perniagaan daripada kota Mekah ke bumi Syam. Lalu dia panggil, "Hei kamu semua, datang ke sini. Datang ke sini, aku ada sediakan makanan." Lalu Buhaira memanggil, pendeta Nasrani ini memanggil semua gerombolan tersebut. Abu Talib meninggalkan Nabi SAW, menyuruh Nabi SAW
menjaga haiwan dan juga harta di bawah pokok ketika mana mereka parking unta di bawah pokok. Jadi Buhairah tanya, siapakah lelaki tersebut? Kata Abu Talib, itu anak saudaraku. Buhairah kata, bawa dia ke sini. Bila ditengok di belakang Nabi, ada tanda-tanda kenabian. Tanda kenabian Nabi SAW yang telah dinyatakan sebelum daripada kitab Injil dahulu lagi. Lalu Buhairah pesan kepada Abu Talib, hai Abu Talib, bawa anak saudaramu pulang ke kota Mekah sekiranya engkau tidak mahu melihat anak saudaramu dibunuh oleh orang lain. Adik-adik tengok macam mana kesiannya Nabi SAW. Nah, kerana ramai orang sedang mencari dia ni. Ramai orang sedang cari dia. Nah, Nabi SAW waktu tu masih kecil, tak tahu apa-apa lagi. Tak tahu apa-apa lagi. Buhairah kata, inilah tanda-tanda kenabian. Berbeza dengan tanda di belakang badan kita. Itu bukan tanda kenabian, itu tanda kurap. Gurau ya. Itu nak ceritakan bahawasanya inilah mukjizat Nabi. Baik, kemudian usia 25 tahun bermusafir kali kedua ke Syam atas urusan perniagaan. Nabi dah sentiasa, dah hebat, dah berdagang. Nabi boleh buat sendiri semua. Maka berjumpalah dengan Khadijah bintul Khuwailid, baginda Nabi SAW bersama Abu Talib dan beberapa bapa saudaranya yang lain pergi berjumpa Amr bin Asad, bapa saudara Khadijah, untuk meminang Khadijah yang berusia 40 tahun ketika itu. Sampai ke tahap Khadijah ini pun orang yang kaya juga. Sehingga kan Khadijah melihat peribadi Nabi ini orang yang jujur, tak mencuri duit orang lain. Sedangkan Khadijah dah bagi barang-barang perniagaan kepada Nabi. Nabi SAW boleh menguruskan semua perniagaan tanpa berlaku khianat kepada apa barang-barang yang diberikan oleh Khadijah. Maka sifat Nabi itu dikenali di kota Mekah daripada kecil lagi, orang yang baik, orang yang bercakap sopan santun, menghormati orang tua, dan banyak lagi kisah-kisah Nabi SAW. Usia 35 tahun banjir besar di Mekah. Usia 40 tahun menerima wahyu di Gua Hira sebagai pelantikan menjadi Nabi dan Rasul akhir zaman. Dan seterusnya usia 53 tahun berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Ini yang kita nak cerita pada tajuk kita pada pagi ini, pada tengah hari ini. Yang mana Nabi SAW disuruh untuk berhijrah daripada kota Mekah menuju ke kota Madinah. Okey, baik, usia 63 tahun Nabi SAW pun dah wafat. Baik, kita ringkaskan sikit-sikit. Saya ringkaskan. Kita nak masuk cerita lain. Ini isteri-isteri Nabi, nama anak Rasulullah. Adik-adik semua dah tahu dah. Anak Nabi kita ada 7 orang. Sambung. Halo, sambung. Dengar tak ni? Qasim Fatimah. Macam mana? Qasim Abdullah. Qasim Abdullah Ibrahim. Fatimah Zainab Ummi Kalsum Siti Ruqayyah. Macam tu lagu dia. Okey. Baik, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada peristiwa kali ini kita nak cerita tentang peristiwa ma'al hijrah. Hijrah Nabi SAW. Sebelum itu kita kena faham apa makna ma'al hijrah. Apa makna Okey, sebelum itu kita kena faham makna ma'al hijrah ialah tahun hijrah Nabi SAW dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Kan ada nasyid lagu tu. Macam mana lagu ma'al hijrah nasyid dia? Macam mana lagu ma'al hijrah? Siapa tahu? 1 Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam
dari kota Mekah ke kota Madinah. Lepas tu? Pernah dengar lagu tu? Pernah dengar lagu tu? Saya pernah dengar tapi anak Pernah dengar. Oh, okey. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan tak usah tak ingat dah lirik dia. Okey. Okey, baik. Hijrah Nabi SAW. Pertama sekali, Ustaz nak soal adik-adik semua. Kenapa berlaku hijrah? Daripada, lepas ni kalau orang tanya hijrah tu apa? Hijrah tu ialah perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Nabi berpindah daripada kota Mekah menuju ke kota Madinah. Hijrah. Okey? So kalau orang tanya kepada kita, kenapa berlakunya hijrah tu? Apa kita nak jawab? Siapa boleh jawab kat sini? Kenapa Nabi hijrah? Siapa boleh jawab? Sebab orang Madinah ajak Nabi. Apa dia? Siapa jawab tadi? Sebab orang Madinah ajak Nabi pergi kat Madinah. Ya, betul. Orang Madinah mengajak Nabi SAW pergi ke Madinah. Okey, lagi jawapan lagi selain pada tu. Terima kasih kepada Aryan. Lagi. Allah yang suruh. Allah perintah Allah Subhanahu wa taala yang suruh Nabi SAW berhijrah. Lagi. Orang kafir Quraisy ingin membunuh Rasulullah. Orang kafir Quraisy ingin membunuh Nabi SAW. Kan pada satu malam tu, kafir Quraisy mengatakan bahawasanya, kita semua ni dah terancam dengan dakwah Nabi SAW. Dia dah sebarkan agama Islam di kota Mekah, makin hari makin ramai pengikut dia. Apa kata kalau kita bunuh je dia? Kata pembesar yang lain, tak boleh bunuh. Kalau bunuh dia, mesti Bani Hashim semua akan perang dengan kita. Jadi macam ini. Kita turun ramai-ramai, kita bunuh dengan tikaman yang banyak. Bila kita tikam banyak-banyak Nabi SAW, orang tak tahu siapa yang tikam, siapa yang bunuh. Jadi kita semua akan selamat. Mereka pun merencanakan pembunuhan. Pada satu malam, Nabi SAW, Allah perintah Nabi supaya keluar dan hijrah pada malam tersebut. Nabi gantikan tempat tidurnya. Siapakah yang menggantikan tempat tidur Nabi? Ali bin Abu Talib. Sayyidina Ali bin Abu Talib. Sayyidina Ali ni adik-adik duduk tidur tempat Nabi SAW dan kemudian Nabi keluar daripada rumah tu, dah ramai dah orang sebenarnya. Tapi Nabi baca apa? وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Nabi baca macam tu adik-adik, maka mereka semua tertidur dan Nabi pun memulakan hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemanakah mereka pergi? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengupah seorang kafir Quraisy yang baik hati untuk menunjuk jalan. Nabi tak guna jalan kebiasaan nak pergi ke Madinah. Nabi guna jalan lain. Supaya apa? Supaya tak nak nanti musuh dapat kesan Nabi guna jalan kebiasaan. Lalu siapakah yang menjadi penunjuk jalan kepada Nabi SAW? Dia ialah Abu Bakar. Abu Bakar bersama dengan Nabi. Ada seorang lagi. Orang lelaki yang namanya Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid ini dia tak masuk Islam lagi. Tapi dia tolong Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar untuk lalu jalan-jalan yang tak pernah lagi orang lalu kawasan tersebut. Sampai sahaja mereka di Gua Hira, ketika itulah anak Nabi SAW, anak Sayyidina Abu Bakar ketika itu yang menjadi heroin. Dia tengah mengandung 7 bulan waktu itu. Siapakah nama anaknya? Siapa nama anak Asma, anak Abdullah bin Abu Bakar?
Abdullah anak Abu Bakar As-Siddiq. Mak binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar. Dalam keadaan dia mengandung, dia bawa makanan naik ke Gua Hira. Dalam keadaan mengandung, bawa makanan nak bagi dekat anak, dekat ayah dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dekat sini pernah pergi Gua Hira? Tak pernah. Tak pernah. Tak pernah. Gua Hira. Pergi mana? Gua Hira. Tak. Adik-adik tahu tak nak hiking, nak naik atas Gua Hira ini berapa Alamat dia kat lama mana? perjalanan? Gua Hira ni dekat Mekah. Bukan dekat Bangi Gua Hira ni. Pernah pergi Pernah pergi. Gua Hira, siapa nak naik Gua Hira, dia nak kena naik 2 jam, sejam lebih lah. Sejam lebih. Jauh tu. Jauh lah. Nak naik Gua Hira setiap hari. Asma binti Abu Bakar, dia pergi hantar makanan dekat ayah dan juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai macam tu sekali Asma binti Abu Bakar mengorbankan kepada ayah dia. Baik. Seterusnya, siapakah lagi watak-watak penting ketika peristiwa hijrah? Antaranya ialah ketika mana pembesar Quraisy, tadi kan dia kenapa tadi Nabi buat macam dekat dia orang? Nabi baca ayat tu kan, dia orang tertidur semua kan. Bila Nabi bangun sahaja bila pembesar Quraisy ni bangun sahaja daripada tidur, Abu Bakar. pembesar Quraisy ni membuat satu pengumuman kepada seluruh rakyat kota Mekah. Apa pengumuman dia? Dia kata, wahai rakyat Mekah sekalian, sesiapa man kana bi Muhammadin hayyan aw mayyitan, sesiapa yang dapat Muhammad dalam keadaan hidup ataupun dia mati, maka kami pembesar Quraisy akan menghadirkan berapa ekor unta? 100 ekor unta. Adik-adik, unta dengan lembu mana mahal? Tak tahu. Unta mahal lagi. Unta mahal lagi. Unta mahal. Kalau dekat Malaysia ni unta tak ada, tapi lembu ada. Lembu hari tu nak korban raya haji itu RM5,000 seekor lembu. Kalau unta RM9,000, RM10,000. Kalau 100 ekor unta bersamaan dengan berapa? RM900,000. RM900,000. 9,000, 10 ekor bersamaan dengan RM90,000. 100 ekor unta bersamaan dengan RM900,000. Bila pengumuman itu diumumkan, siapa yang dapat tangkap Nabi Muhammad, maka kami akan berikan ganjaran 100 ekor unta. Agak-agak adik, kalau adik-adik semua duduk di waktu tersebut, adik-adik rasa nak tak 100 ekor unta tu? Nak. Ustaz, tapi dalam agama Islam, dalam agama Islam, kita semua tak boleh nak sesuatu benda dengan cara yang tak baik. Macam tadi, 100 ekor unta tawaran kepada siapa yang boleh menangkap siapa? Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai macam tu sekali. Baik. Kemudian apabila pengumuman itu diumumkan, ada seorang penunggang kuda yang cukup hebat di kota Mekah. Namanya siapa? Siapa tahu namanya? Penunggang kuda yang cukup hebat. Surakah Al-Malik. Siapa? Akmal siapa? Surakah bin Al-Malik. Surakah. Hebat Akmal ni. Semua dia tahu. Surakah ini, bila didengar sahaja pengumuman tadi, dia cepat-cepat balik ke rumah dia. Dia cepat-cepat ambil balik ke rumah dia, disediakan semua baju-baju. Dia cakap dekat isteri dia, yang saya ni nak pergi tangkap Muhammad ni. Saya nak kamu sediakan tombak saya dan unta saya yang paling hebat. Surakah ini kalau masuk ke dekat Mekah dulu,
syurakah mesti nombor satu. Syurakah ni adik-adik, dia ambil sahaja unta tadi, kuda dia menunggang, dicari Nabi Muhammad. Bila dicari Nabi, dia sampai di Gua Hira pada mula sekali. Ketika itulah Allah Ta'ala takdirkan kepada kaki kuda tersebut terbenam ke dalam pasir. Nak ceritanya rahmat Nabi Muhammad SAW, mukjizat Nabi. Lalu Syurakah kata, siapakah kamu yang berada di dalam gua sana? Keluar sekarang, aku nak jumpa dengan kau. Maka Nabi SAW bersama Abu Bakar dalam keadaan ketakutan keluar jumpa Syurakah. Katanya, hebat sungguh Tuhan kamu yang telah menenggelamkan kaki kuda aku ke dalam pasir ini. Kata Nabi Muhammad SAW, Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur semua ini. Aku datang untuk membunuh kamu, tetapi sebenarnya apabila aku melihat ini adalah hasil daripada Allah Subhanahu Wa Taala, aku tak jadi nak bunuh kau. Kata beberapa ahli tafsir, mereka mengatakan Syurakah sempat masuk Islam waktu itu. Sebab apa? Sebab kagum dengan mukjizat Nabi SAW. Allahu Akbar. Sampai ke tahap macam tu adik-adik. Kata Nabi Muhammad SAW, pulanglah engkau ke kota Mekah kembali, dan selepas itu sembunyikan perihal cerita tentang kami yang sedang berada di sini. Syurakah pun berjanji tidak akan beritahu kepada siapa-siapa. Syurakah balik kepada kaum dia. Kaum dia pun mengejek kepada dia. Engkau mana selalunya kalau Syurakah keluar mesti dia akan dapat hasil. Tapi pada kali ini dia tak dapat tangkap siapa-siapa. Tak dapat tangkap Nabi SAW. Itu nak ceritanya seorang mukjizat ketiga. Baik. Seterusnya, Ustaz nak cerita lagi bagaimana takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kenali 5 fakta haiwan yang di dalam peristiwa hijrah Nabi. Haiwan apakah yang terlibat pada waktu itu? Labah-labah salah satunya. Labah-labah. Burung merpati. Burung merpati. Unta tadi. Kuda. Kuda. Kambing, itu antara haiwan-haiwan. Kambing ni yang mana Nabi SAW. Jadi Ustaz cerita yang kambing tu dulu. Burung merpati tadi Allah takdirkan supaya burung tersebut buat sarang di depan pintu masuk Gua Hira. Dan kemudiannya laba-laba, Allah takdirkan kepada laba-laba supaya buat sarang juga. Bila kafir Quraisy datang nak masuk ke dalam gua, mereka tengok, ada sarang laba-laba dengan sarang burung merpati. Mesti tak ada orang dekat dalam. Nampak tak? Nampak kecil, tapi sebenarnya itu adalah taktik. Taktik yang cukup hebat. Okey, baik. Peristiwa ketika mana Nabi SAW, Allah Ta'ala pujuk Nabi pada surah At-Taubah. Allah Ta'ala kata, إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar dipujuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya la tahzan, jangan kamu bersedih, jangan kamu berduka cita. Sebab apa? Nabi bukan sahaja mempertaruhkan nyawa ketika peristiwa hijrah ini, tetapi Nabi nak sayangnya, Nabi nak tinggal tanah air dia. Macam kamu sekarang, tiba-tiba kamu dah membesar di Bangi, mak ayah kamu nak pindah ke London contoh, nak pindah ke London. Agak-agak kamu sedih tak? Tak sedih? Sedih. Kalau Ustaz sedih lah nak tinggal kampung, nak tinggal mak ayah, nak tinggal anak-anak, nak tinggal rumah, nak tinggal semua, nak tinggal kawan-kawan, nak berpisah dengan kawan-kawan, nak menangis lah rasa kan.
Tapi Allah pujuk Nabi SAW, innallaha ma'ana. Baik. Ketika Nabi keluar daripada Gua Hira, Nabi nak menuju ke bumi Madinah, Nabi melewati sebuah tempat, Ummu Ma'bad, nama seorang perempuan itu. Ada kemah. Bila Nabi sampai di situ, Nabi dalam keadaan letih, Nabi kata kepada Ummu Ma'bad, wahai perempuan, adakah kamu menyediakan, aku nampak ada seekor kambing. Adakah roti dan juga makanan di sini? Kata Ummu Ma'bad, kami tak ada makanan apa-apa kecuali ada kambing. Kambing pula ada seekor je kambing betina, yang lain kambing jantan. Kambing betina ke kambing jantan yang keluarkan susu? Betina. Lalu Nabi SAW, Ummu Ma'bad cakap, Nabi SAW, Ummu Ma'bad cakap apa? Ummu Ma'bad ni dia tak kenal lagi Nabi waktu tu. Bila dia tengok sifat Nabi, dia kata, aku ada kambing aku dah tua, dah tak boleh beranak, tak keluar susu. Dengan tangan mukjizat Nabi SAW menggosokkan kantong susu yang berada di bawah di celahan kangkang kambing betina tadi, maka keluarlah susu daripada kambing tersebut. Segar-segar susu tersebut. Terkejut Ummu Ma'bad dan juga suaminya. Ni peristiwa tersebut. Sampai sahaja di kota Madinah, okey, Nabi disambut dengan laungan apa dia? Macam mana laungan dia? Sampai dekat Madinah. Batu. Bukan batu. Bukan batulah. Bila Nabi sampai dekat kota Madinah, apa orang Madinah sediakan? Makanan, minuman. Ada satu nasi. Kamu pernah dengar tak nasi tu? Nasi kambing. Nasi, laungan nasi daripada rakyat Madinah dengan Nabi. Qalal badru Bila sampai sahaja Nabi SAW di kota Madinah, Nabi disambut dengan baik. Lepas tu Nabi bina apa mula-mula sekali dekat Madinah? Nabi buat masjid. Sampai dekat Madinah Nabi buat masjid. Baik. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Nabi, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Barang siapa yang keluar daripada rumah dia berhijrah kerana Allah Subhanahu wa taala, yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Kami janji kepada manusia tersebut akan meluaskan, memperbanyakkan rezeki-rezekinya. Sebab itu kita kena berhijrah. Konteks kita pada hari ini adik-adik, kita kena berhijrah daripada tempat yang tidak baik kepada tempat yang baik. Tengok Nabi, dia duduk di Mekah, dia jumpa dengan pembesar Quraisy, dia jumpa kaum kafir Quraisy yang boikot agama Islam, sampai orang Islam nak membeli ubat-ubatan pun tak dibenarkan, orang Islam tak boleh berjual beli, macam-macam benda orang Islam disekat di kota Mekah. Lalu Allah Ta'ala suruh Nabi SAW berhijrah di kota Madinah. Maka Allah Ta'ala janji kepada Nabi SAW supaya berhijrah, dan Allah Ta'ala janji rezeki yang cukup-cukup luas. Ini salah satu janji Nabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita semua. Wa may yakhruj min baitihi, dan barang siapa yang keluar daripada rumah dia. Macam kita lah, kita nak berhijrah kepada kebaikan, daripada tak tutup aurat daripada tak tutup tudung, tiba-tiba pergi tutup tudung. Nah, pakai maksudnya pakai tudung elok-elok. Maka maka Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada golongan-golongan begitu dengan janji yang besar, iaitu dijanjikan dengan syurga, dijanjikan dengan rezeki. Sebab itu kita semua kena jaga betul-betul diri kita. 10 minit yang terakhir, 3.20 dah. Okey, 10 minit jelas terakhir. Apakah pengajaran daripada peristiwa Ma'al Hijrah ini? Yang pertama sekali,
kita kena jadi manusia yang sentiasa, adik-adik semua, kena jadi manusia yang sentiasa menjaga solat 5 waktu. Okey? Yang sentiasa menjaga solat 5 waktu. Yang mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita kena jaga. Yang kedua, kita kena jadi manusia yang sentiasa membaca Al-Quran. Kerana apa? Di dalam Al-Quran itu terkandung kisah-kisah yang memberikan pengajaran dan manfaat kepada kita semua. Dan yang ketiga, ibrah pengajaran kepada kita semua adik-adik. Peristiwa Ma'al Hijrah ini mengajar kepada kita bahawasanya kita kena buat satu perubahan dalam kehidupan kita daripada kita malas kepada kita rajin. Katakanlah selama ni kelas pun banyak ponteng dengan suasana COVID-19 ini, maka kita kena ubah perangai kita daripada malas ke kelas kepada rajin ke kelas. Okey? Katakanlah kita ni banyak main game, maka kita kena berhenti sifat sikap main game tu, maka kita ganti dengan sifat-sifat yang baik. Baik. Sampai dekat sini, adik-adik semua faham tak dengan apa yang Ustaz sampaikan? Faham. Faham tak? Faham. Setakat ni. Faham. Okay, ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan tak? Tak. Ada. Okey. Okey. Ya ada. Tapi ada tu. Apa dia? Mana dengan kakak ada. Siapa ada soalan? Tanya cepat. Tanya je apa-apa. Siapa ada soalan? Adam ada soalan ke? Adam Al-Ali? Tak ada. Tak ada. Okey. Ustaz rasa dah tak nak ambil masa yang terlalu panjang kepada adik-adik semua. Takut adik-adik ni dah nak, ada yang nak pergi solat, ada yang nak baca Quran, ada macam-macam aktiviti. Okey, so akhir sekali Ustaz nak sentuh di sini ialah peristiwa Ma'al Hijrah ini kita perlu jadikan teladan di dalam diri kita, menjadikan perubahan dalam diri kita. Kita kena berubah jadi anak yang soleh-solehah, kena berubah betul-betul. Jangan kita sentiasa memikirkan untuk jadi orang-orang yang derhaka. Jangan kita habiskan masa kita dengan gadget dan telefon sahaja. Kita habiskan dengan mainan, kita habiskan dengan game. Salah. Sebab apa? Nabi SAW tinggalkan kepada kita hadis dan juga Al-Quran. Suruh kita sentiasa baca, sentiasa teladani. Okey? Sebab itulah adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Nabi SAW buat ni, itu adalah salah satu petunjuk kepada kita supaya kita sentiasa buat juga. Pada peristiwa hijrah ni juga, macam mana Nabi SAW menghadapi saat-saat getir. Nyawa ni kalau jumpa sahaja pada kafir Quraisy waktu tu, mesti kena bunuh. Tapi Allah Ta'ala ni Maha Adil. Nabi SAW bergantung kepada Allah Ta'ala sahaja. Kita nak ambil di sini adik-adik, bila kita dilanda dengan kesusahan, kesedihan, pelbagai rintangan masalah, siapakah yang pertama kita kena cari? Cuba jawab. Allah kita kena cari. Kita kena cari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan cari boyfriend kita. Kita bukan cari girlfriend kita. Kita bukan cari awek kita untuk kita mengadu masalah. Kita kena cari sejadah dan kita ambil wuduk dan kemudian kita solat mengadu kepada siapa? Allah. Jangan kita mengadu kepada manusia, tempat yang pertama. Sebab yang boleh menyelesaikan masalah kita, kita yakin ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, faham tak setakat ini? Kali Ustaz nak ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang sentiasa memberikan komitmen, sentiasa semangat, sentiasa nak jadi manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Jadi apa yang Ustaz perlu sampaikan di sini ialah mudah-mudahan adik-adik semua jadi manusia yang berguna kepada masyarakat lain, besar-besar nanti jadi orang yang hebat, insya-Allah. Ustaz ucapkan terima kasih
kepada pihak pengurusan sekolah yang sudi menjemput dalam perkongsian ceramah Ma'al Hijrah pada hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat, tak banyak sikit pun tak apa, dan kongsikan manfaat ini kepada adik-adik kamu semua di rumah, kepada mak ayah kamu, mak ayah tadi dengan ceramah Ma'al Hijrah. Rupanya perik juga perjuangan Nabi untuk kita semua merasa agama Islam pada hari ini. Kalau tidak ada perjuangan Nabi SAW, maka kita tidak akan rasa bagaimana agama Islam itu sendiri. Faham tak? Faham tak siapa Bahira? Bahira ini nama pendeta Nasrani yang baik tadi. Bahira. Dia ada panggilan dia Bahira, ada Buhaira, ada macam-macam. Okey, setakat itu saja dulu. Jelas tak? Ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Okey. Mudah-mudahan jadi manusia yang baik. Saya tangguhkan majlis ini dengan tasbih, ifarah dan juga suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asli innal insana lafi khusr alladhi amana wa Okey, Ustaz nak nanti kamu doakan Ustaz ya. Kamu doakan Ustaz, doakan semua, mudah-mudahan kamu sihat semua ya. Okey. Baik, terima kasih kepada semua yang terlibat. Saya serahkan kembali kepada Ustazah Ustazah. Halo. Dengar tak suara? Okay, Alhamdulillah. Selesai sudah ceramah kita pada hari ini. Terima kasih Ustaz atas perkongsian yang sangat-sangat berharga. Okey, Alhamdulillah banyak info dan maklumat baru yang kita telah dapat pada petang ini. Jadi pada tahun baru ni, marilah sama-sama kita berazam untuk perbaiki diri kita, berhijrah ke arah yang lebih baik. Okey, dengan azam niat yang baru untuk jadi anak yang soleh, hamba yang taat. Okey, sama-samalah kita ambil iktibar, manfaatkan perkongsian yang disampaikan Dai Wafi sebentar tadi. Okey, saya mewakili pihak penganjur mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada Dai. Okey, kita akhiri dengan kita tutup hadis, kita akhiri dengan tasbih kafarah tersebut. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Okey, kejap. Mana-mana sampai gambar. Ustaz. Kejap. Nanti Jangan keluar lagi, jangan left lagi. Maliman ambil gambar. Okey, boleh buka kamera semua, ready. 1, 2. Sekejap dah. Okey, 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Sekejap ya. Okey. Okey, terima kasih semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama Adam Ali. Waalaikumsalam. طلع